Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kisha Umairah dalam Buletin Harian. Berikut fokus utama untuk edisi kali ini. Isu yang dibincangkan pada hari ini iaitu strategi melahirkan sebuah negara bangsa beretika melalui ekonomi. Apakah maksud pembinaan negara? Pembinaan negara adalah merupakan satu proses mewujudkan semangat kenegaraan atau perasaan kekitaan di kalangan semua penduduk sesebuah negara. Ini mewujudkan sentimen satu bangsa dan satu negara serta melahirkan kepribadian bangsa. Sebagai contoh, Malaysia amat terkenal dengan adanya masyarakat majmuk yang berbilang kaum berdasarkan dasar-dasar lain untuk mencapai keseimbangan ekonomi antara kaum. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik yang dikategorikan mengikut cara hidup pola pendapatan, pendidikan dan keseimbangan antara kekukuhan ekonomi dan kestabilan politik. Dalam melahirkan sesebuah negara beretika melalui ekonomi, pelbagai objektif telah diformulasi dalam konteks strategi serampai dua mata. Jadi, mari kita rungkai bersama apakah strategi dalam melahirkan sebuah negara bangsa beretika melalui ekonomi. Terima kasih Kisha Umairah di studio utama. Kini saya Muhammad Afif Ahmad Rafi di Pusat Penyelidikan. Antara strategi yang telah kami kaji di sini, kami ingin menuntaskan kajian kami dan melahirkan sebuah negara bangsa beretika melalui ekonomi. Kajian telah menunjukkan Malaysia juga kesenaran di antara negara kurang beretika pada 2010. Pendidikan ini dapat mengubah daya pemikiran seseorang serta dapat melahirkan golongan pindah kelas pertama. Itu menurut pandangan saya, sesebuah negara mestilah membangunkan dan membinakan infrastruktur dan fasiliti dalam sektor pendidikan yang mampu menampung rakyat di negara tersebut. Antara contoh yang dapat kita lihat, beberapa negara yang memberikan pendidikan cuma terhadap rakyatnya. Contoh negara yang memberikan pendidikan cuma tak ada Norway, Sweden, Finland dan negara-negara lain. Bagi negara-negara tersebut, mereka tidak menganggap pendidikan ini adalah sesuatu bisnes, tetapi sebaliknya menganggap pendidikan ini adalah salah satu pelaburan di masa depan. Kerana jika mereka memberikan pendidikan percuma, mereka akan memberikan insan yang bijak pandai di masa depan untuk memajukan negara dan juga melahirkan golongan-golongan yang beradab. Bagi negara-negara yang maju tersebut lebih memandang ke depan untuk melaburkan wang mereka demi melahirkan rakyat yang berpendidikan. Pendidikan adalah asas kepulauan manusia. Juga etika akan dapat diterapkan melalui pendidikan ini untuk melahirkan warga negara yang lebih baik. Oleh itu, bagi saya, setiap negara hendaklah melakukan dalam sektor pendidikan yang akan menjadi nadi utama negara di masa hadapan. Akan tetapi, pendidikan ini tidak akan menjamin jika dapat melahirkan seseorang itu menjadi lebih beretika dan beradab. Kita tidak seharusnya memandang ini adalah salah satu jalan penyelesaian untuk sesuatu perkara, tetapi ini adalah salah satu inisiatif untuk melahirkan bangsa yang beretika. Ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak mereka sejak dari awal, kerana pendidikan awal kanak-kanak itu sangat penting untuk membentuk jati diri seseorang itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Atika Zulkifli dalam isu yang akan dibincangkan pada kali ini iaitu penggunaan teknologi dalam pembangunan ekonomi. Kita lihat kepada ekonomi masa depan, dan ekonomi masa depan secara kebesarannya akan bergantung kepada teknologi. Islam telah menegaskan kepada manusia supaya mengintegrasikan perkembangan teknologi dan juga ilmu yang lain. Kerana berbuat demikian, manusia dapat mengimbangkan kemahuan manusia dengan alam persekitaran. Era inovasi ketika tahun 1920-an, 1960-an dan 1990-an mendorong beberapa sektor menjadi lebih proaktif. Secara tidak langsung membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mengukuhkan keadaan kewangan negara. Pengaruh sains dan teknologi terhadap ekonomi menjadi lebih jelas pada abad yang ke-20. Banyak negara menyedari pengaruh sains dan teknologi terhadap ekonomi
negara itu sendiri. Sebagai contoh, negara China dan negara Jepun. Negara China telah berganjak daripada ekonomi penanaman buluh dan bambu kepada peneraju ekonomi kuasa besar bidang industri, smartphone, wallet shopper dalam masa yang singkat daripada negara maju yang lain. Seterusnya, negara Jepun yang cukup terkenal dengan kecanggihan teknologinya yang cukup mengagumkan, yang memberi impak besar kepada seluruh dunia seperti kereta api berkelajuan tinggi ataupun dikenali sebagai bullet train. Dan mereka mengiktiraf kepentingan meningkatkan kejayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Fokus utama adalah apakah kelebihan menggunakan sains dan teknologi dalam ekonomi. Pembangunan ekonomi jangka panjang, produktiviti dan taraf hidup yang lebih tinggi dipacu oleh kemajuan sains dan teknologi. Kemunculan dan penyebaran idea, barangan dan proses pembuatan baru merentasi ekonomi, menandakan peningkatan aktiviti ekonomi tertentu. Secara tidak langsung, situasi ini menghasilkan peluang pekerjaan yang baru dan orang ramai dapat menyesuaikan kebolehan mereka kepada permintaan yang berkembang. Secara tidak langsung, pembangunan negara beretika dapat dicapai kerana perkembangan sains dan teknologi mewujudkan bidang pekerjaan baharu. Kesimpulannya, perkara ini mampu memberi keseramataan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi, mencapai sebuah negara majmuk dan negara bangsa beretika, kepelbagaian yang ada mestilah membawa kepada kesamarataan yang harmoni dalam negara. Untuk mengakhiri diskusi ini, untuk mencapai negara yang beretika dalam bidang ekonomi, semua lapisan masyarakat termasuk pemimpin haruslah memainkan peranan penting dalam menggalas tanggungjawab ini. Sekian edisi kita pada kali ini. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada rakan student saya, Kisha. Isi yang saya dapat ialah untuk mewujudkan kelestarian dan etika dalam perniagaan luar bandar dan pelancongan untuk membangunkan negara. Teori yang pertama ialah kelestarian yang bermaksud pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi yang akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri pula. Sebagai contoh, pengeluar dan penjual yang tidak beretika mungkin menyertai kelompok yang melakukan kelestarian dan banyak menghabiskan masa dengan mempromosikan produk mereka dengan label tahan lama supaya kebanyakan rakyat akan membeli produk mereka, tetapi perkara itu hanyalah iklan semata-mata kerana mereka hanya meletakkan label itu tanpa menambah baikkan produk mereka. Teori yang kedua ialah etika yang berkaitan dengan prinsip moral. Sebagai contoh, komuniti yang melakukan pendekatan kepada etika mungkin menganggap bahawa inisiatif kelestarian sebagai betul dari segi moral sekiranya ia menghasilkan keuntungan yang besar. Tetapi sebaliknya, masyarakat yang melakukan pendekatan alternatif kepada etika mungkin melihat inisiatif kelestarian sebagai pendekatan yang betul dari segi moral apabila ia selaras dengan keharusan dan istiadat tempatan seperti melindungi alam sekitar. Dengan itu, potensi pertumbuhan pelancongan telah dimanfaatkan secara meluas sebagai strategi untuk pembangunan luar bandar, terutamanya daripada minat yang dibangkit semula di luar bandar secara hidup tradisional dan landscape serta warisan semi dunia dan telah terbukti bahawa ia menjadi enjin yang berkuasa untuk pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat di luar bandar bagi melahirkan seorang insan yang beretika tinggi supaya negara tersebut maju. Jadi itu sahaja isi yang saya telah uji kaji. Jadi saya serahkan semula kepada rakan tugas saya. Daripada strategi yang telah dinyatakan oleh rakan seperjuangan saya, kita dapat membuat rumusan dan kesimpulan. Untuk melahirkan sebuah negara bangsa yang beretika adalah melalui ekonomi. Terdapat pelbagai alternatif yang dapat kita perolehi.
Kesimpulannya, semua pihak perlu bertanggungjawab dalam menggalas kewajipan ini. Pemimpin pelbagai peringkat terutamanya harus senada dalam merealisasikan agenda perpaduan negara. Islam memberi tumpuan yang penting kepada pencapaian kehidupan masyarakat secara berkualiti. Kehidupan berkualiti akan dicapai melalui kejayaan negara dengan memenuhi keperluan kehidupan asasi seperti memelihara amanah beragama. Sekian sahaja untuk buletin harian hari ini, saluran informasi anda. Sampai jumpa lagi di edisi yang akan datang.